Berita menarik untuk hari ini. Adakah pembukaan semula China akan membawa risiko COVID-19 yang baru? Pelaksanaan gaji minima untuk majikan yang mempunyai kurang 5 orang pekerja ditangguhkan. Wellspire akan meningkatkan modal sebanyak 28.7 juta ringgit melalui IPO. TA Security menilai Nation Gate Holdings Berhad pada harga 70 sen sesaham. Anak syarikat Infomina di Thailand, Infomina Thailand Company Limited, Infomina TH telah menerima perjanjian pembelian sebanyak $28 juta. Adakah pembukaan semula China akan membawa risiko COVID-19 yang baru? Berita ini menyoroti risiko yang mungkin timbul setelah China membuka kembali ekonominya setelah menghadapi wabak COVID-19. Terdapat kebimbangan bahawa pembukaan ini boleh menyebabkan wabak baru COVID-19 atau penularan yang lebih luas dari virus tersebut. Walaupun China telah berjaya mengurangkan bilangan kes jangkitan baru dan menstabilkan situasi wabak di negara tersebut, terdapat kebimbangan bahawa pembukaan ekonomi yang lebih besar boleh menyebabkan peningkatan penularan virus tersebut. Pada Selasa 27 Disember, pasaran utama Asia mengalami kenaikan berikutan berita tersebut. Indeks Nikkei 225 Jepun meningkat 0.16% ke 26,447.87 mata. Kospi Korea Selatan naik 0.68% ke 2,332.79 mata. Di China, Shanghai Composite naik 0.98% dan ditutup pada 3,095.57 mata. Sementara Shenzhen komponen naik 1.16% ke 11,106.5 mata. Di tempat lain di Asia, Jakarta Composite mengalami kenaikan tertinggi pada hari Selasa dengan penutupan 1.28% lebih tinggi pada 6,923 mata, sementara indeks Straits Times Singapura naik 0.27% ke 3,266.38 mata. Di Malaysia, FBM KLCI ditutup sedikit lebih tinggi dengan kenaikan 0.01 mata kepada 1,474.69 mata selepas kegiatan intraday yang tidak begitu menggalakkan dengan penurunan dalam saham perbankan akibat penjualan untung. Berita ini juga telah memberikan kesan yang signifikan pada saham-saham sarung tangan di Bursa Malaysia disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19 di China. Top Glove Corp berhad naik 10.5 sen atau 12.8% ke 92.5 sen. Harta Lega Holdings berhad naik 13 sen atau 7.69% ke harga RM1.82. Kosan naik 2 sen atau 1.77% ke harga RM1.15. Dan Supermax Corp Berhad pula naik 7.5 sen atau 8.98% ke harga RM91 sen. Adakah kenaikan dalam sektor kesihatan ini akan berterusan sehingga tahun hadapan? Sama-sama kita nantikan. Perintah gaji minima. Baru-baru ini, kerajaan telah menangguhkan sekali lagi pelaksanaan gaji minimum RM1,500 bagi majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja sehingga 1 Julai 2023. Ini bermaksud majikan tidak diwajibkan membayar pekerja dengan gaji minimum sehingga tarikh tersebut. Menteri Sumber Manusia dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, keputusan tersebut dibuat selepas mempertimbangkan pandangan dari banyak pihak yang terlibat yang mungkin terjejas oleh ketidaktentuan kewangan dan ekonomi tahun hadapan. Diharapkan penangguhan selama 6 bulan ini dapatlah bagi peluang kepada majikan dalam kumpulan ini menyusun dan menyesuaikan keperluan kewangan perniagaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, rasional utama perintah upah minimum adalah untuk memastikan bahawa pekerja dibayar dengan upah yang adil untuk tenaga kerja mereka. Ini bertujuan untuk melindungi pekerja daripada ditindas oleh majikan dan memastikan mereka dapat memenuhi keperluan asas mereka. Upah minimum juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan membantu menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran individu. Selain itu, perintah upah minimum juga adalah salah satu cara untuk memastikan bahawa majikan yang tidak bertanggungjawab tidak mengeksploitasi pekerja mereka dengan membayar upah yang rendah. Akta gaji minimum ni, dia ada kesan positif dan juga ada juga yang negatif terhadap ekonomi. Bagi golongan pekerja, tumpuan akan lebih terarah untuk melihat kesan dari segi positif. Upah minimum bolehlah nak bantu meningkatkan taraf hidup pekerja
pekerja dan meningkatkan kuasa beli mereka. Ini boleh meningkatkan pengeluaran pengguna yang boleh bagi kesan merangsang terhadap ekonomi. Upah minimum yang lebih tinggi juga boleh mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan yang boleh menyebabkan komuniti yang lebih stabil dan makmur. Dari segi poin yang negatif pula, sesetengah syarikat mungkin menemui kesukaran untuk menanggung upah yang lebih tinggi yang diperuntukkan di bawah Akta Gaji Minima ni. Apabila akta ini dilaksanakan, ia boleh menyebabkan harga yang lebih tinggi untuk barangan dan perkhidmatan kerana syarikat pasti nak cuba untuk tampung kos tenaga kerja yang lebih tinggi. Dalam masa yang sama juga, ia juga boleh menyebabkan syarikat dia kurangkan pengambilan pekerja, boleh mengurangkan jam bekerja dan menarik balik kelebihan ekstra bagi pekerja sedia ada. Sesetengah syarikat juga mungkin terpaksa ditutup disebabkan oleh kos tenaga kerja yang meningkat. Beralih kepada berita seterusnya. Wellspire akan meningkatkan modal sebanyak 28.7 juta melalui IPO. Wellspire dia akan disenaraikan di pasaran ACE dengan meningkatkan modal mereka sebanyak 28.7 juta ringgit melalui IPO dengan harga saham sebanyak 23 sen setiap saham. Wellspire Holdings Berhad adalah sebuah syarikat terlibat dalam pengedaran makanan dalam pack untuk pelanggan di Thailand. Syarikat ni dia telah menetapkan harga IPO dia pada 23 sen satu unit saham. Dijangka syarikat ini dimasukkan dalam pasaran ACE Bursa Malaysia pada 16 Januari 2023. IPO tersebut merangkumi isu awam sebanyak 124.6 juta saham baru dan tawaran jualan sebanyak 124 juta saham sedia ada. Mengikut satu kenyataan yang dikeluarkan, saham syarikat ini akan ditambah sebanyak lebih kurang 712 juta saham dengan harga IPO 23 sen setiap saham ni, dan dia akan mempunyai nilai pasaran sekitar 163.79 juta. Nilai pasaran dalam erti kata lain adalah market capitalization apabila dia didagangkan nanti di pasaran ACE. Dari 124.6 juta saham, 36 juta saham akan disediakan kepada orang awam Malaysia, manakala 10 juta saham akan diberikan kepada pengarah yang layak dan juga pekerja kumpulan dan orang-orang yang telah memberi sumbangan kepada kejayaan syarikat tersebut. Bagi yang tak tahu tentang IPO, IPO ni dia adalah prosedur di mana syarikat dia jual saham pertama dia kepada orang ramai, orang awam, dengan tujuan untuk mendapatkan dana tambahan untuk pertumbuhan dan perkembangan perniagaan. Dengan funding ataupun duit melalui IPO ni diharapkan dapat memberi manfaat kepada syarikat untuk kembangkan lagi bisnes mereka dan dia memberi peluang kepada orang ramai untuk memiliki saham dalam syarikat tersebut. TA Security telah menilai Nation Gate Holdings Berhad pada harga 70 sen sesaham. Syarikat ini telah beroperasi selama beberapa tahun dan telah membuktikan kemampuannya dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggannya. Nation Gate dijangka akan memiliki jumlah modal pasaran sebanyak 788.1 juta selepas disenaraikan pada 12 Januari 2023. Ini akan menjadikan Nation Gate sebagai syarikat terbesar yang akan mendaftar di pasaran ACE Bursa Malaysia. Anak syarikat Infomina di Thailand, Infomina Company Limited, telah menerima perjanjian pembelian sebanyak $28 juta. Infomina Berhad adalah sebuah syarikat teknologi maklumat yang beroperasi di Malaysia. Syarikat ni menyediakan pelbagai perkhidmatan teknologi maklumat kepada pelanggan dia, termasuk perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan sistem, perkhidmatan konsultation teknologi maklumat dan juga pembangunan aplikasi. Syarikat ni dia ada anak syarikat di Thailand yang dikenali sebagai Infomina Thailand Company Limited, Infomina TH. Infomina TH telah menerima perjanjian pembelian daripada The Siam Commercial Bank Public Company SCB untuk menyediakan penaikan dan penyelesaian transformasi kepada aplikasi perbankan asas SCB dengan nilai sebanyak $28.44 juta ringgit. Dengan nilai sebanyak $28 juta bersamaan 125 juta ringgit. Infomina menyatakan bahawa perjanjian tersebut adalah untuk menyediakan perkhidmatan teknologi aplikasi dan infrastruktur operasi, penyelenggaraan dan sokongan, serta untuk menyediakan penyelesaian untuk meningkatkan dan melaksanakan gateway interface program aplikasi untuk bank group tersebut. Syarikat-syarikat yang berada dalam SCBX Group termasuk perniagaan perbankan, kewangan konsumer dan juga perkhidmatan kewangan digital serta kumpulan teknologi digital. Sekian berita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe jika anda hendak dengar lagi berita-berita berkaitan kewangan dan juga ekonomi dalam usaha untuk menjadikan kita sebagai masyarakat yang celik kewangan.